Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, keputusan terkini pilihan raya negeri 6 buah negeri yang dilaksanakan pada 12 Ogos terkini di Kedah. Satu artikel dari Astro Awani, PRN, pilihan raya negeri, tiada debaran kekalahan, kata Sanusi. Penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri DUN, Jeneri, yakin tiada berlaku kekalahan besar yang melibatkan Perikatan Nasional PN di Kedah. Tuan-tuan dan puan, banyak yang mengatakan adakah Sanusi akan kalah setelah terlibat dengan isu kecurian unsur nadir bumi. Akhirnya pengakuan Sanusi hari ini, penyandang kerusi DUN Jeneri yakin tiada berlaku kekalahan besar melibatkan PN. Menurut Sanusi lagi, hasil pemerhatian beliau mendapati gelombang PN di Kedah masih kukuh dan mampu bertahan. Saya optimis akan capai kemenangan, debaran kalah itu tiada. Biasanya, kalau tengok suasana berdebar-debar, mungkin kalah lah. Kita pantau, bukan hari ini saja, hari undi, malah sejak 2-3 hari yang lepas, gelombang sambutan amat baik, dan saya harap ia diterjemah ke kertas undi. Saya yakin menanglah, katanya ketika ditemui pemberita selepas mengundi di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Beris Jaya. Mengenai potensi PN secara keseluruhan di 6 negeri yang berdepan PRN 15, Sanusi berkata akan wujud beberapa tokoh besar yang tumbang. Seluruh negeri yang menghadapi PRN, saya nampak gelombang PN itu besar dan akan ada beberapa upset di beberapa negeri. Setidak-tidaknya di beberapa DUN, tokoh-tokoh besar PHBN akan tumbang dan beberapa calon underdog PN akan menang. Kita tunggulah malam ini, katanya. Mengulas mengenai jawatan MB Kedah, Sanusi berkata, perkara itu merupakan satu proses yang berlainan yang akan diputuskan kelak. Yang itu saya tak tahu lagi, karena itu proses lain. Ini merupakan proses untuk pengundian untuk jadi adun dahulu, dan jawatan MB proses yang berlainan. Dalam masa yang sama, Muhammad Sanusi yang juga pengarah pilihan raya PN menyeru orang ramai supaya keluar seramai mungkin untuk menunaikan tanggung jawab mengundi. Bagaimanapun, Menteri Besar itu akan memberi tumpuan di kawasan Jeneri terlebih dahulu sebelum bergerak menuju Kompleks PAS Kedah. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, selamat mengundi kepada semua yang bakal menjalankan tanggung jawab sebagai rakyat di 6 negeri yang bakal menghadapi pilihan raya negeri. Undilah dengan bijak, buat pilihan yang tepat, supaya masalah yang lama tidak lagi terus membelenggu rakyat-rakyat di 6 negeri. Pilihlah pilihan yang tepat. Tuan-tuan dan puan, hari ini satu ulasan yang menarik. Ini adalah berkaitan dengan debat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, dengan salah satu kepimpinan PAS ataupun Syahir, yaitu penganalisis ekonomi PAS. Tuan-tuan dan puan, baru-baru ini tular di media sosial berkaitan dengan pantun ru, ne, yang menjadi tular. Dalam sebuah artikel dari Harapan Daily, ru, ne, jadi tular, macam mana tok guru begitulah anak didiknya. Media sosial hari ini dibanjiri dengan meme ru, ne, memetik pembayang bagi pantun rosak diucapkan seorang wakil rakyat PAS malam tadi. Artikel pada 10 Ogos. Sindiran warganet terhadap ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Sulaiman juga mengheret sama masalah air karat yang menghantui Kelantan sekian lama. Malam tadi Syahir berentak dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli di pentas debat model baharu ekonomi Malaysia yang disiar secara langsung menerusi RTM 1 dan Astro Awani.
Pada menit-menit terakhir, beliau membacakan 2 rangkap pantun, namun rangkap keduanya dengan pembayang yang kemudiannya menjadi bahan sindiran orang ramai. Sepanjang debat itu juga Syahir dikritik orang ramai apabila antara lain mengambil masa agak lama apabila membaca beberapa petikan serta menyimpang semasa menjawab soalan yang dikemukakan moderator. Macam mana Tok Guru, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, begitulah anak didiknya, komen netizen. Malah penolong Setiausaha Agung PAS Pusat sejak 2020. Selamba coba untuk mengubah format debat pada pusingan terakhir sebelum ditegah moderator. Syahir berumur 40 yang diuar-uarkan sebagai penganalisis ekonomi dari PAS juga mengibaratkan hutang negara umpama hutang ayah dan anak. Penjelasannya bahwa anak boleh tangguh bayar hutang jika tidak mempunyai duit, dan bapak tidak marah itu turut mengundang kritikan netizen. Rata-ratanya meluahkan rasa terkejut, tetapi dalam masa yang sama berterima kasih kepada Syahir kerana membantu mereka untuk membuat pilihan pada pilihan raya negeri lusa ini untuk tidak mengundi PN. Nah, saudara-saudara, di sini ada satu perenggan yang mengejutkan, di mana di dalam akhir perenggan ini untuk tidak mengundi PN. Adakah di sini gara-gara Syahir PN akan berkemungkinan kalah lagi pada pilihan raya negeri, mungkin di Kelantan ataupun mana-mana negeri? Dalam artikel ini lagi, alhamdulillah, terima kasih Syahir meyakinkan saya bahwa betapa malapnya ekonomi di bawah PN. Lemahlah Syahir membazir masa Rafizi dan rakyat Malaysia, tapi sekarang rakyat dihidangkan dengan bukti kenapa PN sakau wajib ditolak. Kalau macam inilah kualiti pimpinan PN, tak jadilah undi PN. Terbaik Rafizi Ramli, padu, padat, berani dan bernas. 12 Ogos ini undi PHBN, Perpaduan Kerajaan Malaysia Madani. Demikian antara komentar orang ramai di media sosial. Selain itu juga anak muda yang mulanya menyangkakan Syahir seorang pemimpin PAS yang merendah diri, tetapi sebaliknya pula yang berlaku. Saya ingatkan Syahir ni jenis humble, cool, tapi awal-awal lagi klaim kancil yang bijak. Agak syok sendiri di situ. Ingatkan memang power dan dapat tundukkan hujah-hujah RR dengan mantap, tapi tunggu punya tunggu. Makin lama makin jauh menyimpang daripada soalan, kata warganet lagi. Ini satu lagi kejutan buruk untuk PAS setelah berakhirnya debat antara Rafizi dan Syahir, di mana viral pantun ruh neh jadi tular, dan disebutkan juga macam mana Tok Guru begitulah anak didiknya. Jadikah di sini adakah akan memberikan kesan kepada PRN untuk PAS? Saudara-saudara, tuan-tuan dan bapak, sekian saja ulasan hari ini. Undi di tangan kamu. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.